Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, dengar tak suara saya? Dengar Ustaz. Okey. Okey, mula-mula saya minta maaf. Ada kesilapan teknikal sikit lah. Okey, sekali saya ucapkan terima kasih kepada ibu bapa yang telah join. InsyaAllah kita akan mulakan sekarang. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang berusaha Tuan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Geduk, Cik Ismail bin Sabtu. Yang berusaha Ustazah Nur Hanani binti Hamzah, Guru Penolong Kanan Akademik Guru Penolong Kanan Pentadbiran Sekolah Kebangsaan Geduk. Cikgu Hafiz bin Muhammad Hamdan, Guru Penolong Kanan Kurikulum. Cikgu Intan Syafinas, Guru Prasekolah. Ibu bapa yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT dapat kita bersama-sama turut serta dalam program taklimat pengoperasian sekolah dan juga pendaftaran tahun 1 serta prasekolah bagi sesi tahun 2022 hingga 2023 ya pada pagi ini. Jadi saya mengucapkan sekali lagi mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan dan mengucapkan terima kasih kerana dapat turut serta lah pada pagi ini. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya pertamanya menjemput Tuan Guru Besar Cik Ismail bin Sabtu untuk menyampaikan sepatah dua kata, insyaAllah. Dipersilakan. Okey, terima kasih kepada Ustaz. Boleh dengar tak suara saya? Boleh. Dengar. Dengar Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Ustazah Hanani selaku JK1 SK Geduk. Yang berusaha juga kepada Ustaz Salam selaku JKM, Cikgu Hafiz selaku Cikgu Koko, dan guru-guru, ibu bapa serta anak murid yang sempat hadir pada hari ini. Saya bersyukur kepada Adat Ilahi atas kurnianya kita dapat bersama hari ini dalam sesi taklimat proses sekolah dalam norma baru. Untuk makluman semua pun sekarang keadaan pun belum lagi reda dengan keadaan COVID. Kalau ikutkan kes malam pun agak membimbangkan, iaitu dah mencecah 33,000 kes. Jadi nak tak nak kita terpaksa menguruskan sekolah. Jadi dengan kata lain, secara maya yang dapat kita adakan untuk pembantuan perkara-perkara yang berkaitan dengan sekolah. Okey, sebelum saya mulakan taklimat ni, saya izinkan saya untuk share sikit bahan untuk kita lihat bersama pada hari ini. Okey, boleh clear tak ni power saya? Nampak? Boleh Okey. Saya selaku Ketua Besar SK Geduk mengucapkan selamat datang ke SK Geduk untuk sesi 2022-2023 bagi ibu bapa dan anak-anak, terutamanya murid prasekolah dan juga tahun 1 bagi sesi 2022 dan 2023. Okey, untuk makluman semua, sekolah SK Geduk ini mempunyai seramai 14 orang guru dengan AKP-nya ada 3 orang. Dan sehingga tahun 2022 ini murid termasuk pra kita mempunyai seramai 200 orang. Okey, lokasi di SK Geduk ialah lokasi luar bandar. Okey, jadi sekolah SKMB
sesi pagi sahaja. Untuk makluman, walaupun kalau kita lihat pada grade sekolah SKM grade B, tetapi sejak kebelakangan ini 3 tahun berturut-turut, sekolah SK Gedok telah mencapai lebih daripada 150 orang murid. Iaitu dengan erti kata lain, maksudnya sekolah Gedok boleh memohon keluar daripada SK Gedok. Jadi insyaAllah dalam masa terdekat ini saya akan uruskan untuk SK Gedok ini keluar daripada SKM. Dan apa yang kelebihan daripada keluar daripada SKM ini, pertukaran-pertukaran lebih banyak lagi dan juga guru berbanding dengan sekolah SKM. Okey, berdasarkan falsafah pendidikan kebangsaan, saya dan guru-guru memandang standard 5 kemenyanan murid perlulah saya terapkan di sekolah, iaitu murid yang dididik secara holistik dalam pusat sekolah yang cekap berupaya mencapai potensi diri yang penuh dalam penguasaan pengetahuan dan kemahiran berketerampilan, berharap mulia, bertanggungjawab dan keupayaan mencapai kesejahteraan. Oleh yang demikian, saya bersama dengan kapitan sekolah berusaha untuk memajukan sekolah. Jadi banyak perubahan yang telah dibuat di SK Gedok. Hampir 4 tahun saya bersama dengan guru untuk mencorak yang terbaik untuk anak-anak didik kita. Okay, untuk makluman, sekolah Gedok ini telah di-upgrade dan banyak secara kemudahan dan bilik-bilik khas yang telah diwujudkan di sekolah. Antaranya, setiap kelas yang berada di SK Gedok telah dilengkapi dengan televisyen Android, hasil sumbangan daripada ibu bapa. Alhamdulillah, semua bilik-bilik khas, iaitu daripada murid tahun 1 sehingga pra telah dilengkapi dengan sistem Android, itu TV. Kemudian kita juga ada bilik-bilik khas. Selain itu kita ada bilik stereo untuk pemeliharaan secara maya. Selain itu juga kita ada bilik khas, bilik robotik yang telah kita adakan untuk menggalakkan murid menceburi perkara-perkara yang berkaitan dengan engineering. Untuk maklumat semua, dalam era globalisasi ini, kita kata dalam menuju ke arah negara maju, teknologi amat penting. Jadi di situ kita di sekolah rendah lah, kita akan terapkan lagi untuk perkara-perkara berkaitan dengan robotik ini. Okey, selain itu juga untuk maklumat semua, untuk ibu bapa yang mungkin baru mengenal SK Gedok ini, sekolah ini mempunyai projek bersama-sama dengan PIBG. Kita sebenarnya di belakang sekolah itu ada projek tanaman maman. Tanaman maman ini yang memberi sumbangan dana yang tak seberapa lah, sebab kita pun tak ada tanah yang luas, hanya ada sekadar kera dipanggil. Cukuplah untuk membayari beberapa projek untuk program UPSR, program keceriaan dan sebagainya. Okay, ini tahun 2019, sebelum COVID hari itu, sempatlah kita buat projek asas tani bersama dengan murid tahun 6 UPSR 2019. Daripada projek ini, dapatlah murid-murid berdikari bagaimana untuk mencari wang saku dengan hasil daripada tanaman maman yang mereka belajar di sekolah. Dengan erti kata, maksudnya murid akan dapat lebih berdikari. Okay, dengan hasil yang mereka perolehi itu, mereka dapat gunakan untuk projek sekolah mereka. Iaitu contohnya yang mereka gunakan itu adalah mengadakan jamuan akhir tahun. Okey, ini data yang menunjukkan bahawa projek yang kita bangunkan di SK Gedok ini dapat menampung serba sedikit berkaitan dengan program sekolah. Sebab bagi saya, walaupun kita boleh memohon sumbangan daripada banyak pihak, sama ada DYB ke dengan syarikat, tapi bagi saya setidak-tidaknya pihak sekolah bersama dengan pihak BG mesti berusaha sendiri. Bab kata pada bahasa Cina yang mengatakan, kalau kita nak beri seorang itu, jangan kita bagi ikan pada mereka. Kita bagi mancing, ajar macam mana mencari ikan. Maksudnya di situ, maksudnya kita kena lebih usaha sendiri untuk mendapatkan hasil yang berdasarkan titik peluang kita. Jadi berdasarkan itu, inilah hasil yang kita dapat daripada program bersama dengan PIBG untuk mendatangkan hasil kutipannya. Kalau kita lihat memang tak banyaklah, 800 saja, tetapi setidak-tidaknya dapat menyumbang ke arah kemajuan murid.
Okey, hasil daripada itu juga tahun berikutnya kita dapat menghasilkan inovasi daripada murid itu sendiri berdasarkan projek Maman tersebut. Okey, selain itu juga dengan projek Maman juga kita akan dapat mengadakan program G Academic, kemudian kita dapat wujudkan G Puskom yang memberi kemudahan kepada ibu bapa sebelum COVID. Sekarang ni memang tak dapat nak buat apalah. Sebelum COVID tu kita dapat membina di Puskom. Maksud di Puskom bila pustakaan komuniti, iaitu ibu bapa ataupun penjaga yang duduk sementara menunggu anak, mereka boleh membaca buku di situ. Okey, ini liputan akhbar berkaitan dengan projek-projek yang kita telah jalankan di sekolah. Okey, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada AJK PIBG dan PIBG yang telah bersama-sama bergotong royong sebelum COVID hari itu dapat membina berbagai kemudahan yang ada di sekolah, seperti tempat menunggu murid yang lebih mesra pengguna untuk menjaga keselamatan murid-murid, sebab saya lihat di hadapan itu memang kawasannya agak berbahaya bagi anak-anak murid kita. Jadi alhamdulillah pada 2019 saya bersama dengan guru-guru, ibu bapa dan AJK membina bersama pagar keselamatan untuk memastikan keselamatan anak-anak kita ini terjamin. Ini antara bilik-bilik yang lain yang saya ingin terangkan yang ada di SK Gedok, kemudahan-kemudahan yang ada di SK Gedok. Okey, kita menurut ini saya menunjukkan impak yang diperolehi SK Gedok selama berdasarkan keputusan UPSR 2019 lah. UPSR yang terakhir 2020 memang tak dapat nak buat sebab kerana COVID Kemudian ini impak yang ada di SK Gedok dari segi kehadiran. Okey, kurikulum BJSK pun dalam kategori yang terbaik untuk SK Gedok. Dan inilah sampingan kejayaan-kejayaan yang telah diperolehi SK Gedok bermula daripada 2018 hingga 2022 ini. Okey, saya lanjutkan ya. Okey, ini pencapaian terbaik yang SK Gedok selama 3-4 tahun belakangan ini. Okey, kalau ikutkan UPSR memang tak ada lagi, tapi kalau ikut rekod yang sejarah lama, sekolah SK Gedok ni adalah 10 sekolah terbaik dalam daerah Sampin. Kalau ikutkan ranking, Gedok berada 9 terbaik daripada 39 buah sekolah yang berada di daerah Sampin. Okey. Ini kejayaan halaman murid, kejayaan kurikulum. Maksudnya kejayaan yang ada di SK Gedok bukan sahaja bahagian sukan, malahan merangkumi kesemua, iaitu kejayaan murid lengkap dengan kurikulum, kurikulum dan juga HEM. Okey, saya lanjutkan. Okey, ini kejayaan tertinggi buat sampah. Untuk makluman, kebitaraan sekolah SK Gedok ialah bola sampah. Dan beberapa orang murid kita juga telah mewakili daerah Sampin Kebajikan Negeri Sembilan pada tahun 2019. Okey, ini kejayaan sampingan yang ada daripada sukan olahraga. Okey, dan uniform yang ada di SK Gedok ni ialah badan uniform penangkap saja dan berbagai kejayaan yang telah diperolehi di SK Gedok ini. Okey, untuk makluman semua, saya juga ingin merakamkan terima kasih kepada semua guru, ibu bapa. Sepanjang saya berada di SK Gedok ini banyak kejayaan yang telah capai atas komitmen ibu bapa di sini. Sebab sekolah SK Gedok ini cikgu tak ramai, hanya ada 14 orang je. Berbanding dengan sekolah yang grade A yang mempunyai lebih daripada 40 orang guru. Tetapi komitmen ibu bapa yang sangat saya puji kerana mengambil berat anak-anak yang ada di SK Gedok, membantu sama ada segi kewangan, tenaga dan juga idea. Jadi saya berharap untuk tahun 2022 ini pun saya mengalu-alukan ibu bapa untuk bersama-sama berbincang untuk memajukan anak-anak murid kita. Sebab saya faham dalam keadaan COVID ini segala perkara yang berkaitan dengan pertemuan memang tidak boleh. Jadi itulah kita bersama-sama lah berdoa semoga COVID ini cepat habis, dapatlah kita membuat berbagai program untuk anak-anak murid kita nanti. Dan untuk kota semua, saya pun rasa tahun 2020 ini saya banyak kehilangan guru-guru yang berkaliber. 6 orang guru memohon perpindahan atas kehendak mereka sendiri, memang tidak dapat saya elakkan, dan 6 orang itu memang yang terbaik bagi saya. Tetapi itulah bila sesuatu yang baik itu tidak boleh kita simpan lama. Bila mereka perlu gerak, perlulah digerakkan atas kemahuan mereka sendiri. Seorang guru saya GBK 1 iaitu Puan Siti Haidar telah naikkan pangkat sebagai GBK HEM iaitu jawatan HGK, manakala yang 5 lain itu berpindah atas kemahuan mereka sendiri kerana ada komitmen yang masing-masing. Jadi
untuk setakat ni alhamdulillah kita dah menerima guru-guru baharu dan mereka pun tidak kurang hebat juga yang telah banyak membantu sekolah dalam masa dekat ni, dan kita sama-sama berdoa semoga kecemerlangan yang ada di SK Gedok ini akan terus berkekalan sepanjang masa. Kalau kita lihat sebelum ini, Gedok memang tiada apa-apa, tetapi alhamdulillah kerana komitmen yang tinggi daripada ibu bapa, cikgu-cikgu yang telah menaikkan semula SK Gedok ini, dan saya berharap legasi yang ada pada hari ini akan dapat disambung oleh mereka-mereka yang akan mengambil alih SK Gedok satu hari nanti. Sebab bukannya saya akan berada di SK Gedok selama-lamanya, tidak. Mungkin kata kalau rezeki tahun ni saya keluar, harap legasi itu akan disambung. Bagi saya, apa yang ada ini kita terus kekalkan, dan saya berharap ibu bapa yang masih yang baru menghantar mereka daripada sekolah ke tahun 1 yang mungkin baru mengenal SK Gedok, sama-samalah kita memajukan SK Gedok, sebab kalau kita anggap sekolah ini kita ada kebersamaan, insya-Allah anak-anak kita saya yakin akan maju terus ke hadapan. Jadi sebelum saya akhiri ucapan saya, apa yang saya lihat daripada saya sendiri, daripada guru-guru, ialah pentingnya keikhlasan kita dalam menyampaikan satu amanat. Ibarat umpama seekor semut hitam di atas batu yang hitam, di malam yang amat kelam ianya wujud tapi amat sukar dilihat. InsyaAllah kalau keikhlasan kita sebagai guru, guru bapa dan juga pendidik, kalau kita ikhlas dalam menyampaikan satu benda, insyaAllah Allah akan izinkan, insyaAllah. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan semula kepada Ustaz Salam. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Ismail bin Sabtu, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Gedok, di atas ucapan aluan sebentar tadi. Jadi seterusnya kita akan teruskan kepada agenda yang kedua, iaitu taklimat khas tahun 1 untuk bahagian kurikulum. Disebabkan Ustazah Nurhana ni ada sedikit masalah kesihatan, jadi suara tak keluar, jadi saya akan membentangkanlah slide yang telah beliau sediakan. Jadi diminta semua ibu bapa boleh mengambil perhatian terhadap apa yang akan dibentangkan sebentar lagi. Okey, berikut kita mulakan dengan waktu persekolahan bagi tahun 2022 hingga 2023. Okey. Semua boleh lihat kepada slide yang saya kongsikan pada paparan. Hari Isnin hingga Khamis waktu pembelajaran aliran perdana daripada pukul 7.40 pagi hingga 1 petang. Dan pada hari Jumaat 7.40 pagi hingga 12.30 hari. Dan waktu pembelajaran kelas agama petang Isnin, Selasa dan juga Khamis, Isnin, Selasa dan Khamis pada pukul 2 petang hingga 5 petang. Yang berikut adalah beberapa program yang telah disusun oleh pihak sekolah bagi tahun 2022 sementara menunggu sesi pembelajaran kelas aliran perdana lah. Jadi murid-murid amat digalakkan untuk hadir ke sekolah awal supaya dapat mengikuti program-program yang telah disusun oleh pihak sekolah. Di antaranya hari Isnin seperti biasa perhimpunan, hari Selasa literasi bacaan, Rabu semat numerasi, pemain kelas pada hari Khamis dan juga cakna Al-Quran pada hari Jumaat. Okey, mata pelajaran KSSR. Berikut adalah senarai mata pelajaran yang diajar di sekolah. Yang pertama bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains, pendidikan Islam, pendidikan jasmani dan kesihatan, pendidikan seni, pendidikan muzik. Berikut adalah 8 subjek teras dan 1 mata pelajaran tambahan iaitu bahasa Arab yang akan dipelajari daripada tahun 1 hingga tahun 6. Okey, kita teruskan dengan bahagian PBD, pentaksiran bilik darjah. Apakah itu pentaksiran bilik darjah?
Taksiran bilik darjah adalah satu pentaksiran yang dirancang, dibina, ditadbir, diperiksa, direkod dan dilaporkan oleh guru sekolah. Sekarang ini seperti yang semua maklum, tidak ada sistem peperiksaan kecuali apabila diarahkan oleh pihak PPD dari peringkat sekolah, pelaksanaan ujian bulanan, ujian akhir tahun, tengah tahun, sudah tidak ada lagi di sekolah. Dan pentaksiran bilik darjah PBD ini adalah sebagai pengganti kepada sistem peperiksaan yang kita amalkan sebelum ini. Jadi bagaimanakah perkembangan pembelajaran murid ini dinilai? Ya, perkembangan pembelajaran murid dalam PBD dinilai berdasarkan tahap penguasaan murid dengan menggunakan pendekatan pertimbangan profesional oleh guru melalui pentaksiran formatif dan juga sumatif. Jadi setiap kali akhir sesi pembelajaran guru, setiap guru akan melaksanakan pentaksiran kepada setiap murid kepada kelas yang diajar untuk mengenal pasti tahap penguasaan murid-murid terhadap topik ataupun kemahiran yang diajarkan di dalam kelas. Okey. Dan PBD ini dilaksanakan dalam semua mata pelajaran. Jikalau dulu sistem peperiksaan hanya mata pelajaran teras yang diambil berat, tetapi dalam era PBD ini semua mata pelajaran adalah penting dan semua mata pelajaran ada pemberatan, memberi pemberatan kepada tahap penguasaan keseluruhan murid-murid. Okey, aktiviti pembelajaran mestilah menepati kurikulum dan bersesuaian dengan pembelajaran abad ke-21. Dan kaedah pentaksiran ini adalah berbeza-beza mengikut pertimbangan profesional guru, apa yang bersesuaian yang difikirkan oleh guru tersebut. Boleh jadi kaedah pentaksiran secara kuis, secara kerja projek, secara ujian dan juga pelbagai lagi Dan tahap penguasaan bukan perbandingan antara individu. TP, tahap penguasaan yang diberikan oleh guru tersebut kepada murid bukanlah untuk dibandingkan antara individu, murid ini dengan murid yang lain, tetapi untuk meletakkan satu indikator ataupun tahap di mana murid itu menguasai satu kemahiran yang sedang dinilai oleh guru supaya dapat dibantu untuk meningkatkan lagi tahap penguasaan murid tersebut. Okey, di dalam sistem PBD, pentaksiran bilik darjah, murid-murid akan diletakkan dengan tahap penguasaan bermula daripada tahap penguasaan 1, TP2, TP3 hingga TP6. Berikut merupakan tafsiran bagi tahap penguasaan. Jikalau murid itu diberi TP1, itu bermaksud murid itu tahu perkara asas dan boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respon terhadap perkara yang asas. Bagi TP2 pula, itu menunjukkan murid menunjukkan kefahaman untuk menukarkan bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari. Nombor 3, TP3 menunjukkan seorang murid itu tahu, faham dan boleh membuat, boleh melakukan, boleh menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada sesuatu situasi. Murid yang berada di TP4, dia mampu melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, mengikut prosedur atau secara sistematik. Bagi murid yang diberi TP5, murid itu mampu melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baharu dengan mengikut prosedur atau secara sistematik, secara kekal dan bersikap positif. Dan tahap penguasaan yang tertinggi ialah TP6, itu menunjukkan seseorang murid itu berupaya untuk menggunakan pengetahuan dan kemahiran sedia ada untuk digunakan pada situasi baharu secara sistematik, bersikap positif, kreatif dan inovatif serta boleh dicontohi. Jadi ini adalah sistem penilaian yang digunakan, penilaian dan pentaksiran yang digunakan di peringkat sekolah pada waktu sekarang. Jadi kita perlu bersedialah untuk ubah kita punya mind setting kita. Kita kena pastikan, kita perlu galakkan anak-anak kita untuk melibatkan diri dalam pembelajaran supaya dia lebih mahir. Untuk mendapat TP ni,
ini hanya sekadar indikator bahawa menunjukkan murid ini berada di tahap penguasaan yang mana. Supaya kita tahu murid ini mahir atau tidak satu kemahiran yang diajarkan oleh guru. Jadi nanti sebarang persoalan, tuan-tuan dan puan-puan boleh menghubungi Ustazah Nohanani lah, mungkin secara PM supaya dia boleh untuk dapatkan lebih penjelasan lah. Okay, kita teruskan dengan program transisi. Okay, untuk murid-murid tahun 1 yang akan baru yang akan bermula pada 21 hari bulan 3 ini, dia akan melalui program transisi selama 43 hari ataupun sebelum mengikuti sesi pembelajaran berjadual seperti kelas-kelas lain. Mereka akan melalui program transisi. Apakah tujuan program transisi ini? Adalah yang pertama sekali untuk menyediakan murid menghadapi perubahan, menyesuaikan diri dan membina keyakinan diri mereka di sekolah rendah. Kita sedia maklum, murid-murid yang mendaftar masuk ke tahun 1 ada daripada pelbagai latar belakang, ada yang daripada sekolah tadika swasta, ada yang daripada prasekolah, ada yang daripada pusat asuhan saja, dan mungkin ada yang hanya belajar di rumah, diberikan homeschooling oleh ibu bapa sendiri. Oleh itu, program transisi ini adalah sebagai salah satu usaha untuk kita menyediakan murid supaya selesa untuk dan boleh menyesuaikan diri dengan suasana persekolahan sebelum mereka mula belajar mengikut silibus yang telah disusun oleh pihak KPM. Dan program ini juga disusun berasaskan daripada KSPK, iaitu silibus prasekolah kebangsaan, kurikulum sepadu prasekolah kebangsaan dan juga KSSR tahun 1 dengan memberi penekanan kepada sosio-emosi serta literasi dan numerasi awal. Dia tidak lagi belajar secara keseluruhan, hanya lebih kepada persediaan murid-murid secara emosi dan juga kemahiran literasi dan numerasi asas. Dan objektifnya adalah menyesuaikan murid dengan keadaan dan persekitaran sekolah, membina hubungan antara murid dengan rakan sebaya dan guru. Yang ketiga, meningkatkan keyakinan dan membentuk sikap positif dalam interaksi sosial serta pembelajaran murid supaya murid pandai untuk bersosial dengan rakan-rakan yang lain. Dan yang keempat, menyediakan murid dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk pembelajaran seterusnya. Secara umumnya, program transisi ini adalah untuk menyediakan murid lah sebelum mereka mula mengikuti sesi pembelajaran mengikut sistem persekolahan yang biasa. Okey. Di bawah program transisi tahun 1 ini ada 3 fasa. Fasa yang pertama ialah fasa persediaan. Fasa persediaan ini sebelum bermula sesi persekolahan 21 hari bulan Mac. Bermaksudnya sekarang ini pun murid-murid ini perlu diletakkan dalam fasa persediaan untuk ke sekolah. Fasa persediaan dalam program transisi. Ada tanggungjawab di pihak pentadbir dan guru-guru sekolah untuk menyediakan prasarana dan juga kelas yang sesuai dengan murid-murid tahun 1 yang akan masuk pada semester baru ini. Bagi pihak ibu bapa pula, peranan ibu bapa adalah menyediakan murid-murid dengan emosi, dari segi emosi, dari segi etika penggunaan tandas terutamanya. Perlu didik anak-anak ni di rumah lagi tentang cara menggunakan tandas, adab menggunakan tandas, itu yang terutamanya lah. Sebab sekarang ni di dalam sekolah kita tak boleh, guru-guru tidak boleh sewenang-wenangnya lah meneman ataupun memberi bantuan kepada kepada murid-murid dari segi dari segi buang air kecil, buang air besar. Jika berlaku sebarang kemalangan dari segi buang air kecil, buang air besar di sekolah pada masa kini, pihak sekolah akan terus menghubungi tuan-tuan dan puan-puan lah untuk datang dan menguruskan anak masing-masing. Jadi di fasa persediaan ini,
penting untuk ibu bapa menyediakan murid-murid, mendidik anak-anak untuk etika penggunaan tandas terutamanya. Okey, yang kedua, dalam fasa persediaan, ibu bapa perlu menyediakan anak-anak dengan kelengkapan untuk persekolahan yang semampunya lah. Sebab ada beberapa kelonggaran yang diberikan oleh pihak KPM sehingga sekarang. Contohnya antara pemakaian uniform sekolah. Tetapi itu bukan alasan. Itu sekiranya tidak mampu, murid dibenarkan untuk memakai baju yang bersesuaian. Tapi sebaik-baiknya di dalam kita nak mendidik disiplin anak-anak, kita perlu sediakan murid dengan pemakaian yang sepatutnya lah. Okey, fasa kedua dalam program transisi tahun 1 2022 iaitu fasa penyesuaian daripada hari 1, hari pertama hingga ke hari ke-8 program transisi. Murid-murid akan disesuaikan dengan keadaan dan persekitaran sekolah dengan membina hubungan antara murid dengan rakan sebaya juga guru-guru. Yang ketiga, membina keyakinan diri murid untuk berkomunikasi. Ini dalam minggu yang pertama persekolahan, murid-murid akan lebih dibawa berkenalan dengan kawasan sekolah, kemudahan-kemudahan di sekolah, berkenalan dengan sesama rakan sebaya, juga berkenalan dengan guru-guru yang berada di sekolah. Ya, dan murid-murid ni juga, anak-anak ini juga akan diberikan modul-modul mengikut yang telah dirancang oleh pihak sekolah. Dan yang ketiga, saya minta maaf mohon mohon semua untuk tutup mikrofon bila pembentangan sedang dijalankan. Okey, terima kasih. Okey. Fasa ketiga ialah fasa kesediaan. Yang pertama, meningkatkan keyakinan murid dalam interaksi sosial dan pembelajaran. Yang kedua, menyediakan murid dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk pembelajaran seterusnya. Dan yang ketiga, membentuk sikap positif dalam pembelajaran. Kemudian ada modul-modul yang akan disediakan untuk murid-murid dalam tempoh inilah. Jadi fasa ketiga ini pula lebih kepada memberi, tidak lagi menjurus kepada silibus pembelajaran murid di tahun 1, tapi lebih kepada untuk menyediakan murid dengan pengetahuan asas yang mungkin mereka dah belajar pun di prasekolah, supaya cikgu-cikgu di pihak sekolah boleh mengenal pastilah tahap kemahiran atau kebolehan murid-murid ini sebelum masuk kepada silibus ataupun sistem kurikulum sebenar tahun 1. Okey, jadi itu sahaja berkenaan dengan bahagian kurikulum dan juga tahun 1. Jadi sebarang pertanyaan atau penjelasan tuan-tuan dan puan-puan bolehlah menghubungi Ustazah Nur Hanani, Guru Penolong Kanan Pentadbiran atau kurikulum untuk mendapatkan lebih penjelasan lah. Okey, jadi seterusnya saya akan teruskan dengan taklimat pengoperasian pengurusan sekolah. Kita teruskan dengan taklimat pengoperasian pengurusan sekolah daripada saya, Ustaz Muhammad Nur Salam bin Kamaruddin, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Okey. Jadi sekarang kita berada dalam tempoh cuti penggal akhir bagi sesi 2021 hingga 2022 yang bermula 26 Februari lepas sehingga 20 Mac 2021. Jadi sesi persekolahan bagi penggal 1, sesi persekolahan 2022-2023 akan bermula pada 21 Mac 2022 hingga 2 Jun 2022. Kemudian kita akan bercuti penggal 1 dan akan disambung semula pada penggal yang kedua pada 12 Jun 2022 sehingga 1 September 2022.
Dan penggal ketiga akan bermula pada 11 September sehingga 8 Disember sebelum kita bercuti. Penggal 3 di dalam cuti penggal 3, dalam persekolahan penggal 3 ada cuti selama hampir sebulan, bermula 9 September hingga 9 Disember hingga 31 Disember 2022 sebelum disambung sehingga akhir persekolahan bermula 1 Januari 2023 sehingga 16 Februari 2023. Seterusnya barulah kita akan beralih kepada sesi persekolahan yang baru. Ini adalah takwim persekolahan yang ditetapkan oleh pihak KPM bermula tahun lepas lagi lah. Bermula sesi persekolahan baru bermula pada bulan 3. Okey, kita teruskan dengan prosedur operasi standard SOP kehadiran ke sekolah. Okey. Ini daripada pihak sekolah bagi pihak sekolah untuk keselamatan kita bersama dan juga keselamatan murid-murid yang hadir ke sekolah, kami di pihak pentadbiran dan juga pihak sekolah kebangsaan Geduk amat menggalakkan kepada ibu bapa untuk menjalankan ujian kendiri RTK kepada anak-anak masing-masing sebelum hadir ke sekolah pada hari pertama pada 21 Mac 2022 ini. Ini sebagai langkah berjaga-jagalah kita sebab kita mengambil iktibar atau pengajaran daripada apa yang berlaku pada 2 bulan kebelakangan ini. Pihak sekolah ada di dalam ada murid-murid yang dijangkiti COVID-19 tapi alhamdulillah murid itu tidak sempat hadir ke sekolah kerana langkah yang telah kita ambil inilah kita minta murid-murid untuk melakukan RTK dahulu dan daripada ujian yang dilakukan sebelum mereka hadir ke sekolah ada murid yang didapati positif. Ini langkah awal lah, langkah pencegahan yang kita boleh usahakan supaya hari pertama kita persekolahan semua murid dapat hadir ke sekolah dalam keadaan dan perasaan yang selamat. Tak ada lagi kerisauan kepada jangkitan atau penularan virus COVID-19 ini. Okey, dan murid-murid yang bergejala batuk, demam, sesama tidak dibenarkan sama sekali hadir ke sekolah. Saya ulang sekali lagi, murid-murid yang bergejala batuk, demam, seperti batuk, demam, sesama, sakit tekak, sesak nafas ke, tidak dibenarkan sama sekali untuk hadir ke sekolah. Dan pihak sekolah perlu memberi makluman kepada guru-guru kelas, kepada pihak ibu bapa perlu memberi makluman kepada pihak sekolah melalui guru kelas masing-masing. Okey, yang ketiga, pemakaian topeng muka adalah wajib kepada semua murid. Apabila memasuki premis sekolah, semua murid, semua guru dan juga orang luar yang hadir ke kawasan sekolah wajib untuk memakai topeng muka. Pemakai topeng muka sekarang ni adalah wajib sepanjang murid-murid berada di sekolah. Tanggungjawab ibu bapa adalah untuk membekalkan anak-anak dengan topeng muka sebelum hadir ke sekolah. Jika berlakunya topeng rosak ataupun kotor semasa berada di sekolah, pihak sekolah akan membekalkan topeng gantilah kepada murid-murid. Dan sebelum masuk ke kawasan sekolah, suhu murid akan dipantau sebagai langkah berjaga-jagalah. Sebelum murid dibenarkan masuk, kita akan mengambil suhu murid. Jika murid suhu murid didapati tinggi, kita akan biarkan mereka rehat sebentar di puskon dalam 5 ke 10 minit dan ambil suhu yang kedua. Kalau masih lagi tinggi, kita akan minta penjaga bawa pulang lah. Okey, dan beberapa kelonggaran peraturan yang diberikan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu yang pertama, murid dibenarkan memakai pakaian yang sesuai dan kemas serta sopan sekiranya seragam yang ada tidak lagi sesuai untuk dipakai. Okey, sekiranya ibu bapa ada kekangan untuk mendapatkan pakaian yang baru untuk anak-anak ataupun yang contohnya baju dah kecil kan, baju dah kecil, lepas tu
ada kekangan untuk mendapatkan baju yang baru untuk anak-anak, murid-murid ini masih lagi dibenarkan untuk memakai pakaian yang bersesuaian. Saya ulang ya, pakaian yang bersesuaian dan sopan. Sekiranya seragam yang ada tidak lagi sesuai. Dan sebarang ketidakhadiran murid dengan surat pemakluman ibu bapa tidak dianggap sebagai satu kesalahan disiplin. Ini saya ingin tekankan bahawa sekiranya ada ibu bapa berhasrat untuk tidak menghantar anak-anak kerana kerisauan COVID, wajib kepada ibu bapa untuk menghantar surat pemakluman kepada pihak sekolah. Bukan itu sahaja, jika murid-murid ada tidak dapat hadir ke sekolah kerana bergejala, juga perlu memberi makluman, surat pemakluman kepada pihak sekolah melalui guru kelas masing-masing. Ini supaya kita dapat mengelakkan murid-murid dikira sebagai ponteng lah jika tidak ada sebarang pemakluman daripada ibu bapa bahawa murid ini tidak hadir ke sekolah sebelum pukul 9 setiap hari. Selewat-lewatnya pukul 9 pagi, murid itu boleh dikira sebagai ponteng. Jadi adalah penting untuk ibu bapa memberi makluman kepada pihak sekolah sebarang ketidakhadiran anak-anak tuan-tuan dan puan-puan ke sekolah pada hari tersebut sebelum jam 9 pagi pada setiap hari. Jangan biarkan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan tidak hadir ke sekolah tanpa sebarang pemakluman kepada pihak sekolah. Okey, seterusnya ini sebagai pengukuhan keselamatan dan kesihatan murid, guru dan warga sekolah. Pelitup muka perlu dipakai pada setiap masa dan pelitup muka berganda amatlah digalakkan. Penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter pada setiap masa. Ini ada saya juga meminta peranan kerjasama ibu bapa untuk sentiasa menasihati, mengingatkan anak-anak daripada rumah untuk sentiasa menjaga jarak dengan rakan-rakan. Di sekolah, guru-guru juga memantau dan mengingatkan anak-anak. Tapi di rumah juga ibu bapa boleh memainkan peranan dengan memberi peringatan, menasihati dan mendidik anak-anak untuk sentiasa menjaga jarak fizikal dengan orang lain. Semasa kita masih lagi dalam fasa endemik ini. Yang ketiga, murid-murid juga digalakkan untuk mencuci tangan dengan air dan sabun dengan kerap. Atau tuan-tuan dan puan-puan juga boleh membekalkan anak-anak dengan hand sanitizer yang bersesuaian. Di peringkat sekolah, pihak sekolah ada menyediakan tempat untuk mencuci tangan di hadapan setiap kelas masing-masing. Di hadapan setiap kelas telah disediakan ruang untuk mencuci tangan kepada murid. Jadi tuan-tuan boleh mengingatkan anak-anak untuk sentiasa menjaga kebersihan dirilah ketika berada di sekolah. Sanitasi tangan boleh digunakan jika tiada air dan sabun. Satian kesihatan ini seperti yang saya nyatakan tadi, murid-murid dengan suhu 37.5 dan bergejala tidak akan dibenarkan masuk ke kawasan sekolah lah. Dan di peringkat sekolah juga, kawasan sekolah akan sentiasa disanitasi dengan kerap. Di dalam kelas juga pada sekarang ini, kalau ada ibu bapa yang pernah datang ke sekolah dalam semester yang lepas, mungkin sudah maklum bahawa langsir-langsir tak ada lagi dalam kelas, untuk supaya pengaliran udara tidak dihalang. Itu sajalah. Kita teruskan dengan pengawalan dan penyuraian murid dan juga pelajar di pintu pagar sekolah. Oleh itu, sekolah Kebangsaan Gedut telah memilih untuk menggunakan model 1 dan juga model 4 dalam pengawalan penyuraian murid di pintu pagar sekolah. Iaitu model 1, ruang menunggu di dalam kawasan sekolah, dan penyuraian murid secara berperingkat. Seperti yang telah dinyatakan sebelum ini, bahawa waktu pulang murid adalah pada jam 1 tengah hari.
Namun disebabkan oleh kita perlu mengawal penyuraian murid supaya tidak berlaku kesesakan yang teruk di G-Puskom, pihak sekolah akan melaksanakan penyuraian murid secara berperingkat. Ada murid yang menunggu di dalam kawasan sekolah, sementara menunggu murid-murid yang berada di G-Puskom diambil oleh ibu bapa. Dan oleh itu jadual penyuraian anak-anak, jadual penyuraian murid-murid akan dikongsikan dalam masa terdekatlah sebelum sesi persekolahan bermula. Jadi oleh itu kami minta kerjasama tuan-tuan dan puan-puan untuk mengambil anak-anak tuan-tuan dan puan-puan mengikut jadual yang akan ditetapkan oleh pihak sekolah. Ini supaya kita dapat mengelakkan kesesakan yang melampau di Puskom. Kerana kita pun sedia maklum bahawa Sekolah Kebangsaan Geduk berada betul-betul di tepi jalan besar. Kalau berlaku kesesakan yang teruk, kita khawatir akan ada berlaku perkara-perkara yang tidak diingini lah. Kita minta jauh lah perkara macam tu. Dan diminta juga, ini juga peringatan kepada semua ibu bapa yang mengambil anak-anak. Kami amat menggalakkan untuk tuan-tuan dan puan-puan datang menjemput anak-anak tuan-tuan dan puan-puan di pintu pagar di Puskom. Kami tidak menggalakkan anak-anak ini berjalan sendiri, melintasi jalan untuk pergi kepada tempat ruang tuan-tuan dan puan-puan menunggu anak-anak. Contohnya tuan meletakkan kereta di bawah pokok di seberang jalan, minta datang ke pintu pagar dan mengambil anak tuan-tuan dan puan-puan lah. Sebab memang akan ada guru SK Geduk yang akan memantau murid, tapi kita sebagai kerjasama lah antara guru dan juga murid, guru dan juga ibu bapa, sama-sama kita bekerjasama, kita boleh mengelakkan benda yang tidak diingini berlaku lah. Sebab memang dikhawatiri lah sebab sekolah kita berada di jalan utama dan juga kenderaan yang lalu lalang di hadapan sekolah juga dalam keadaan yang laju lah. Okey, ini penyuraian ni saya akan ubah suai dan saya akan maklumkan sebelum sesi persekolahan bermula. Okey. Ujian kendiri COVID-19 murid sekolah KPM. Bermula tahun lepas, pelaksanaan 10% ujian kendiri artikel secara rawak setiap minggu dilaksanakan oleh murid sendiri di rumah, bukan lagi dilaksanakan oleh guru-guru di sekolah. Oleh itu, setiap minggu murid-murid yang telah diberi surat persetujuan dan bersetuju akan diberikan kit ujian kendiri artikel ini untuk dibawa pulang, dan ibu bapa perlu memantau ataupun melakukan ujian kit kendiri ini di rumah untuk anak-anak masing-masing, dan perlu mengisi slip keputusan ujian yang akan dibekalkan oleh guru kesihatan. Pelaksanaan ini masih lagi diteruskan sehingga tahun hadapan, dan murid-murid yang baru, murid-murid tahun 1 juga akan dibekalkan dengan surat persetujuan terlebih dahulu, baru akan diberikan 10% disebabkan tahun depan sekolah kita dah mencecah 200 orang, bermaksud setiap minggu 20 orang murid akan dipilih secara rawak lah untuk melaksanakan ujian kendiri artikel di rumah masing-masing, dan keputusan itu perlu dibawa ke sekolah pada keesokan harinya. Saya ingatkan sekali lagi, keputusan itu perlu dibuat, ujian itu perlu dilaksanakan dan keputusannya perlu dibawa ke sekolah pada keesokan harinya, kerana berlaku pada tahun ini, pada tahun 2021, semester sebelumnya, ada murid yang telah diberikan ujian kit kendiri tetapi di rumah ada murid yang tak buat, dan juga ada murid yang buat tapi keputusannya tidak dibawa ke sekolah. Kerana pada keesokan harinya pihak sekolah perlu menghantar laporan kepada pihak PPD sebelum jam 10 pagi. Jadi kami minta kerjasama lah kepada ibu bapa yang akan diberikan kit ujian kendiri ini
untuk bantu melaksanakan ujian kendiri itu pada anak masing-masing dan mengingatkan anak-anak untuk menghantar slip keputusan itu kepada guru kesihatan sekolah sebelum jam 10 pagi keesokan harinya. Sebaik-baiknya awal pagi itu terus hantar kepada guru kesihatan lah, ataupun kepada saya sendiri. Okey, dan tindakan susulan. Ini jika keputusan negatif, anak-anak tuan-tuan dan puan-puan boleh hadir ke sekolah dengan membawa slip itulah. Tetapi jikanya keputusan invalid, juga perlu maklumkan kepada pihak sekolah supaya guru kesihatan boleh mengambil tindakan selanjutnya lah. Jika keputusan yang diambil itu positif, tuan dan puan-puan perlu memaklumkan kepada pihak sekolah untuk pihak sekolah mengambil langkah seterusnya, dan juga perlu memaklumkan kepada PKD yang terdekat lah. Nak ambil tindakan yang biasa kita lakukan apabila ada kita didapati positif dengan membuat laporan melalui MySejahtera dan sebagainya. Okey, seterusnya berkenaan dengan pengoperasian kantin. Okey, semua pekerja kantin alhamdulillah telah mendapatkan vaksin lengkap dos 1 dan dos 2. Cuma ada beberapa orang yang masih lagi belum dapat dos penggalak dan mematuhi SOP yang dikeluarkan MKN dari semasa ke semasa. Okey, untuk pengetahuan semua, terutamanya murid-murid tahun 1, murid akan makan dan minum semasa waktu rehat di dalam bilik PDP dengan sediaan guru. Buat masa sekarang ini, kantin hanya akan membekalkan makanan secara bungkus dan murid-murid akan mengambil makanan dan dibawa ke dalam kelas masing-masing dan makan pada waktu rehat di dalam kelas dengan sediaan guru-guru lah. Dan pihak sekolah dan juga pihak pengusaha kantin ada menyediakan satu grup Telegram untuk tempahan makanan pada setiap hari lah. Jadi nanti murid-murid tahun 1, penjaga murid-murid tahun 1, kita akan kongsikan link untuk masuk ke dalam grup pengusaha kantin lah, supaya boleh membuat tempahan untuk anak-anak masing-masing lah. Okey, seterusnya yang keempat, murid tak ada apa-apa. Okey, itu sahaja untuk berkenaan dengan pengoperasian kantin. Okey, seterusnya pengoperasian surau. Okey, surau sekolah. Buat masa ini surau sekolah boleh digunakan untuk sesi PDP, dan jika sesi kelas agama petang tidak lagi dijalankan secara PDPR, surau sekolah juga akan digunakan lah, insya-Allah, dengan mematuhi SOP yang ditetapkan oleh Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Jadi surau sekolah beroperasi untuk sesi PDP dan juga untuk pembelajaran dan pengajaran lah di sekolah. Okay, jadi ini adalah status vaksinasi warga sekolah. Semua guru, AKP dan juga pengawal telah lengkap mendapatkan dos 1 dan dos 2. Dan kebanyakan juga warga sekolah, AKP juga telah lengkap mendapatkan dos penggalak. Guru, ada beberapa orang guru yang masih menunggulah sebab ada masalah kesihatan dan akan ambil dalam masa terdekat lah. Okay, jadi itu sahaja berkenaan dengan taklimat pengoperasian sekolah untuk bahagian hal ehwal murid. Okay, jadi seterusnya kita akan sambung taklimat pagi ini dengan berkenaan dengan taklimat
pengoperasian sekolah. Untuk itu saya menjemput Cikgu Intan Syafinas untuk membentangkan berkenaan dengan taklimat prasekolah lah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada Yang Berusa Tuan Guru Besar Encik Ismail bin Sabtu, Guru Penolong Kanan 1 Ustazah Nurhanani, Guru Penolong Kanan HEM Ustaz Salam dan juga Guru Penolong Kanan Co-Curriculum Cikgu Hafiz, ibu bapa serta murid-murid prasekolah impian yang baru dan yang lama. Okey, Assalamualaikum. Saya Cikgu Intan Syafinas binti Muhammad Kamal ataupun murid-murid panggil saya Teacher Intan akan memberi sedikit maklumat dan taklimat berkaitan prasekolah impian bagi sesi 1 2022. Okey, Ustaz boleh bentangkan slide. Okey, seterusnya Ustaz. Okey, untuk taklimat hari ini sebelum Ustaz. Okey, untuk taklimat hari ini saya akan membentangkan tentang pengenalan organisasi KSPK, kecemerlangan, pengakap lebah, peraturan prasekolah, uniform prasekolah dan juga sumbangan. Okey. Seterusnya. Okey, ini adalah pengenalan tentang prasekolah impian. Untuk pengetahuan tuan-tuan, ibu bapa sekalian, prasekolah impian mula beroperasi di Sekolah Kebangsaan Geduk pada tahun 2012 dengan guru pertamanya Puan Marliana binti Zakaria yang kini telah pun bertugas di PPD Tampin. Pada ketika itu, murid prasekolah hanyalah seramai 7 orang sahaja. Tetapi peningkatan tahun demi tahun, peningkatan jumlah murid ini semakin meningkat dan membuktikan bahawa prasekolah impian menjadi pilihan ibu bapa di kawasan sekitar Gemencih yang semakin membangun. Okey, dan saya telah mengambil alih prasekolah impian ini pada tahun 2018 dan moto prasekolah impian adalah prasekolah impian good, clever and best. Seperti tuan-tuan lihat dari dalam slide tersebut, bangunan di bawah tersebut adalah bangunan prasekolah impian. Dan gambar-gambar yang lain adalah antara aktiviti yang telah dijalankan di prasekolah. Aktiviti yang berlaku di prasekolah bukan sahaja melibatkan buku dan pensel, tetapi kita melibatkan aktiviti hands-on, pengalaman sebenar seperti contohnya pengalaman sebenar bersama bomba, jururawat dan lain-lain. Okey, seterusnya. Okey, baik. Ini adalah organisasi prasekolah impian yang diketuai oleh Yang Berusa Tuan Guru Besar kita Encik Ismail bin Sabtu, kemudian Guru Penolong Kanan HEM Ustaz Salam, Guru Penolong Kanan 1 Ustazah Nurhanani dan Guru Penolong Kanan Koko Encik Hafiz. Saya Puan Intan Syafinas binti Muhammad Kamal adalah penyelaras dan guru bagi prasekolah impian, manakala Ustazah Nurlela adalah guru agama dan Puan Siti Sarah merupakan pembantu pengurusan murid. Okey, seterusnya Ustaz. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, berikut adalah 6 tunjang KSPK yang akan dipelajari anak-anak di dalam kelas. Okey, tunjang yang pertama adalah komunikasi, di mana di dalam tunjang tersebut murid-murid akan belajar tentang subjek bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Di dalam kerohanian, tunjang kedua, kerohanian sikap dan nilai adalah subjek pendidikan moral dan pendidikan agama Islam. Jadi kita tak ada murid non-Muslim, anak-anak akan belajar pendidikan agama Islam dengan Ustazah Nurlela lah. Dalam tunjang kemanusiaan, lebih kepada pendedahan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan dan alam sekitar setempat. Contohnya, saya dan negara saya dan jiran saya dan kawan-kawan saya. Okey, itu dalam tunjang kemanusiaan.
Manakala dalam tunjang keterampilan diri adalah berfokuskan kepada pemupukan kepimpinan dan sasiah diri. Contohnya, murid akan belajar menguruskan emosi sendiri, mengenali emosi rakan, menguruskan membina hubungan sosial. Okey, itu di dalam tunjang keterampilan diri. Manakala perkembangan fizikal dan estetika, tunjang ini adalah memberi tumpuan kepada perkembangan jasmani dan kesihatan, atau kata lain pendidikan luar macam PJ kan, dan pemupukan daya imajinasi, kreativiti, bakat dan aspirasi murid, ataupun arti kata lain pendidikan seni, dipanggil estetika di dalam kelas prasekolah. Dan sains teknologi pula adalah memberi tumpuan kepada subjek awal sains dan awal matematik. Untuk pengetahuan semua ibu bapa sekalian, pentaksiran dijalankan sepanjang tahun di prasekolah. Pentaksiran ini dijalankan melalui pemerhatian. Pemerhatian yang pertama ialah lisan, projek, hasil kerja, tingkah laku dan lain-lain. Okey. Seterusnya Ustaz. Okey, ini adalah beberapa siri kecemerlangan prasekolah impian sepanjang saya masuk di bermula tahun 2018. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan semua, kecemerlangan ini tidak akan berlaku jika saya seorang. Semua kecemerlangan yang tuan-tuan lihat adalah hasil kerjasama, jalinan, gabungan bersama ibu bapa anak-anak murid itu sendiri dan juga komitmen murid-murid itu sendiri untuk berjaya. Okey, sebagai contoh kita mendapat naik johan pertandingan tarian adalah hasil kerjasama ibu bapa. Maknanya ibu bapa salah seorang peserta tarian ini yang membantu melatih murid-murid ini hingga sampai ke peringkat daerah dan juga peringkat negeri. So komitmen untuk kecemerlangan ini bukan sikit sebab mereka kena hafal skrip. Macam contoh kolegium prasekolah ni, murid perlu hafal dan membentangkan seperti membentangkan proposal. Kalau ikutkan tahap rendah ni susah sebenarnya, tapi komitmen ibu bapa dan komitmen murid tu sendiri banyak membantu sehingga prasekolah impian melakar kecemerlangan di peringkat daerah dan juga negeri. Okey, seterusnya. Next Ustaz. Ustaz. Ustaz Salam. Okay. Okey. Saya akan memberi pengenalan kepada pengenalan pengakap lebah. Okey, program ini adalah program baru bermula tahun 2021. Okey, seterusnya Ustaz. Okey, next Ustaz. Okey, pengakap lebah adalah satu program baru, program rintis di bawah pengakap daerah Tampin, di mana pada tahun lepas julung kalinya pengakap lebah telah dijalankan di beberapa buah prasekolah daerah Tampin. Jadi yang tertera dalam gambar adalah murid-murid prasekolah tahun 2021 yang mana mereka ini adalah rintis bagi program prasekolah pengakap lebah di prasekolah. Seterusnya Ustaz. Okey, kenapa pengakap lebah bukan pengakap kucing ke kan? Okey, menurut Tuan Haji Muhammad Zulkifli, Pesuruhjaya Program Negara Pengakap Lebah, kenapa pengakap lebah dipilih
adalah kerana ia melibatkan kanak-kanak berusia di antara 4 tahun hingga 8 tahun. Sesuailah pengangkat lebah ni dijalankan di prasekolah sebab dengan klausa 4 hingga 8 tahun. Kalau pengangkat kanak-kanak bermula dari 9 tahun hingga 12 tahun. Okey, seterusnya Ustaz. Okey, pengangkat lebah adalah kerana sifat lebah dan kanak-kanak itu lebih kurang hampir sama. Okey, lebah unik, aktif, berani dan positif. Tujuan dan matlamat pengangkat lebah ini adalah memberi pendedahan awal tentang aktiviti co-curriculum, okey, menyemai semangat cinta alam sekitar, menyuburkan potensi dalam diri murid, menyemai sikap tanggungjawab, menggalakkan kanak-kanak berinteraksi sesama rakan dan masyarakat dan memupuk semangat ingin tahu di kalangan kanak-kanak. Seterusnya Ustaz. Okey, kerangka pembelajaran. Okey, projek ataupun aktiviti di dalam program pengangkat lebah akan digabung jalinkan atau berjalan seiring dengan pembelajaran PDP di dalam kelas. Jadi semua program-program ni akan berjalan di dalam kelas. Tetapi akibat pandemik yang lalu, program pengangkat lebah ni tak dapat jalankan sepenuhnya. Okey, jadi program pengangkat lebah pada tahun 2021 berjalan secara atas talian di mana ujian pentarafan ahli pengangkat lebah, semua aktiviti berjalan secara atas talian. Dan untuk tuan-tuan perempuan, untuk melayakkan anak-anak ini mengikuti program pengangkat lebah, mereka perlu membayar yuran keahlian sebanyak RM7 sahaja untuk setahun. Okey, teruskan Ustaz. Okey, saya akan teruskan dengan peraturan prasekolah. Okey, sebelumnya Ustaz. Oh, okey. Okey, setiap pelajar perlu hadir dan pulang sekolah mengikut ketetapan waktu. Ibu bapa tidak dibenarkan masuk di dalam kawasan kelas prasekolah. Ibu bapa perlu menghantar dan menjemput anak di Jipuskom. Okey, untuk minggu pertama prasekolah, okey, guru besar telah memberi kebenaran. Ibu bapa boleh hantar anak-anak sehingga gate pagar prasekolah sahaja. Lepas tu ibu bapa boleh terus balik. Bila waktu balik saya dan pembantu akan hantar di Jipuskom. Jadi anak-anak akan tunggu ibu bapa di Jipuskom di hadapan. Di bus stand kat hadapan tu kita panggil Jipuskom. Okey, untuk minggu pertama sahaja ibu bapa boleh hantar sampai gate prasekolah. Okey, murid baru ibu bapa boleh hantar. Kalau murid lama, okey, awak boleh jadi contoh kepada kawan-kawan yang baru. Awak boleh jalan dan masuk, tunjukkan terus masuk dalam sekolah. Okey, jadi peranan ibu bapa di sini bermula daripada hari ini boleh pesan pada anak-anak, jangan nangis, jangan takut. Okey, teacher akan tolong kat kelas. Kalau apa-apa, teacher akan telefon ibu bapa. Tapi kalau masa nak masuk tu anak-anak meragam kan, meraung, macam emosi dia tak bersedia lagi, dah pujuk-pujuk pun tak boleh. Saya minta maaf untuk hari pertama tu ibu bapa kena bawa balik dululah sebab kita tak boleh nak sentuh lebih-lebih, kita tak boleh nak peluk lebih-lebih kan. Jadinya minta daripada sekarang ibu bapa dah macam ajarlah daripada sekarang, nanti bulan 3 ni adik dah sekolah, adik kena berani tau. Macam tu, okey. Okey, yang seterusnya ibu bapa perlu memaklumkan kepada guru siapa yang akan menjemput anak-anak sekiranya bukan ibu bapa. So ada murid yang pengasuh dia ambil, ada yang naik bas, ada yang naik van. Jadi kalau bukan ibu bapa yang ambil, perlu maklumkan kepada saya lah. Okey, sekiranya anak mempunyai alahan, penyakit dan lain-lain perkara penting mengenai kesihatan yang serius perlu dimaklumkan kepada saya. Dia tak boleh makan telur ke, kan? Ada murid tak boleh minum Milo. Okey, kena maklumkan kepada saya lah. Okey, untuk saya ambil perhatian dalam kelas. Sila maklumkan segera jika ibu bapa bertukar alamat dan nombor telefon. Penting untuk kecemasan. Dan setiap murid wajib memakai pelitup muka ke sekolah. Okey, seterusnya.
Okey, murid tidak perlu bawa alat tulis rumah yang berada kat rumah tu ke sekolah sebab di kelas pun kita memang sediakan alat tulis. Okey, murid digalakkan membawa air kosong ke sekolah kerana di dalam kelas kita ada program galakkan minum air kosong di kelas. Murid tidak boleh membawa atau memakai perhiasan di dalam kelas. Okey, nak pakai rantai emas ke, gelang emas ke, tak boleh Okay, murid tidak dibenarkan membawa alat elektronik, alat permainan dan barang yang berbahaya ke dalam kelas. Sekiranya murid tidak sihat, bergejala, murid tidak perlu langsung hadir ke sekolah. Okey. Jika ada kecemasan, murid perlu datang awal. Jika ada kecemasan, murid perlu pulang awal, ibu bapa perlu ke pos pengawal dan mengisi buku kebenaran keluar murid di pejabat. Okey, seterusnya Ustaz. Okey, ini adalah waktu pembelajaran di prasekolah iaitu bermula hari Isnin hingga Jumaat. Okey, murid perlu hadir antara jam 7.20 hingga 7.30 pagi. Okey. 9.50 hingga 10.20 pagi adalah waktu rehat murid. 12.30 hari waktu balik. Hari Isnin sehingga hari Jumaat waktu balik dan hadir sama sahaja. Okey, beri perhatian kenapa murid kena hadir awal sebab murid perlu mengambil sarapan pagi antara jam 7.20, 7.30 tu murid telah bersedia untuk sarapan pagi lah. So dia ada 2 kali makan, sarapan pagi dan waktu rehat. Okay, kita tak ada transit tuan-tuan dan puan-puan. Contohnya abang dia balik pukul 1, adik dia balik pukul 12 kat pra. So tak ada transit. Cikgu saya nak tunggu letak anak sampai pukul 1, saya nak ambil sekali dengan abang dan kakak. Tak ada Kita tak ada transit. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh rancang lah untuk menguruskan masa untuk ambil anak tersebut. Okay, jika anak tidak sihat, bergejala, tidak boleh hadir ke sekolah, maklumkan kepada guru secara bersurat ataupun bertulis ataupun maklum kepada WhatsApp lah. Okey, terusnya Ustaz. Okey, ini adalah uniform rasmi prasekolah KPM. Okey, bertudung putih bagi murid yang bertudung, t-shirt putih berkola untuk murid lelaki ataupun perempuan, boleh panjang atau kemudian seluar sukan biru gelap. Ada yang tanya saya, cikgu biru gelap susah nak dapat, hitam boleh? Pun boleh. Kasut dan stokin berwarna hitam. Lencana dan tanda nama di sebelah kiri baju. Kat mana? Seterusnya Ustaz. Kedudukan lencana dan tanda nama. Di sini. Kalau tuan-tuan lihat, lencana di atas tanda nama. Tanda nama di atas poket. Macam inilah nanti kedudukan lencana dan tanda nama bagi t-shirt prasekolah. Teruskan Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan, berikut adalah sumbangan prasekolah bagi tahun 2022. Untuk murid lama, modul bacaan tu masih ada, tak perlu beli. Untuk tanda nama, kita ada warna baru. Jadi kena beli tanda nama. Lencana sekolah, kalau ada yang lama nak pakai boleh lagi. Dan penambahan kepada yuran keahlian pengangkat lebah. Untuk murid yang baru, ini adalah jumlah yang sumbangan prasekolah bagi tahun ini. Untuk murid baru perlu bawa 1 slipper dan 1 set baju salin ni sekiranya mereka belum mahir dengan tandas. Kalau ada berlaku keciciran, kita ada 1 set baju salin. Tapi kalau dah teruk sangat, kita boleh bawa baliklah murid tu. Saya akan call, kata puan, anak puan macam ni, saya akan call untuk ambil balik lah. Seterusnya. Untuk permohonan kemasukan prasekolah yang telah pun bermula pada 1 Mac yang lalu, murid 5 tahun ini yang akan
naik ke 6 tahun tahun depan perlu juga memohon semula permohonan kemasukan prasekolah. Bagi anak-anak murid yang 6 tahun tahun ini perlu memohon untuk ke darjah 1. Jadi kalau anak tuan-tuan dan puan-puan tahun ini 5 tahun, perlu juga memohon semula secara atas talian ataupun secara manual dan borang boleh didapati di pejabat sekolah. Tetapi saya menggalakkan sepenuhnya permohonan ni dilakukan secara atas talian. Dan sekiranya dilakukan secara atas talian, tolong cetak borang dan salinan yang diperlukan dan hantar semula ke pejabat. Okey. Seterusnya, Ustaz. Okey, sekian saja, terima kasih. Itu saja taklimat ringkas tentang prasekolah. Okey, jika tuan-tuan ingin membuat sumbangan, okey, hari pertama tu tuan-tuan boleh letak dalam sampul dan bagi pada saya pada hari pertama lah. Okey. So kalau tuan-tuan ada masalah ataupun apa-apa, tuan-tuan boleh terus berhubung terus melalui WhatsApp dan saya akan beri maklum balas kepada tuan-tuan dan puan-puan. Itu saja, saya serahkan kembali kepada moderator Ustaz Muhammad Salam. Okay, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Intan Safina atas pembentangan berkenaan dengan taklimat prasekolah bagi tahun 2022-2023. Okey. Seterusnya saya akan beri sedikit pengenalan berkenaan dengan pengurusan kurikulum tahun 2022. Cikgu Hafiz Muhammad Hamdan merupakan guru penolong kanan kurikulum Sekolah Kebangsaan Geduk dan beliau mewakilkan saya untuk beri sedikit taklimat berkenaan dengan pengurusan kurikulum. Okey, aktiviti kurikulum masih berjalan seperti biasa. Sebarang maklumat akan dimaklumkan oleh pihak sekolah dari semasa ke semasa kerana aktiviti kurikulum kita sentiasa mengikut arahan terkini daripada pihak KPM, JPN dan juga PPD . Okey, buat masa ini aktiviti kurikulum dijalankan secara PDPR ataupun bersemuka mengikut kesesuaian dan juga arahan terkini daripada pihak jabatan. Okey, dan ia adalah aktiviti wajib kepada semua murid tahun 4, tahun 5 dan juga tahun 6. Saya ulang sekali lagi, aktiviti kurikulum wajib kepada semua murid tahun 4, 5 dan 6. Okey. Walaupun dijalankan secara PDPR di rumah masing-masing, penyertaan murid-murid adalah wajib dan kehadiran setiap minggu akan diambil kerana markah murid-murid bagi di dalam penilaian PAJSK, markah kehadiran merupakan pemberatan terbesar yang menyumbang kepada markah anak-anak ini dalam PAJSK. Dan aktiviti kurikulum jadualnya sama seperti biasa, iaitu pada setiap hari Rabu jam 2 petang hingga 4 petang. Okey, apa itu PAJSK? PAJSK merangkumi beberapa aspek, itu segak dan BMI, kurikulum dan ekstra kurikulum . Penyertaan murid dalam sebarang penyertaan dan pelibatan dan pencapaian sukan dan permainan di setiap peringkat sekolah, daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa akan menyumbang kepada markah anak-anak di dalam pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum. Dan penilaian PAJSK ini merupakan salah satu komponen yang diambil kira untuk kemasukan ke sekolah sekolah khas. Sebab sekarang ni kita tak ada UPSR, jadi
komponen, maka PAJSK penting untuk melayakkan anak-anak ini dapat masuk ke sekolah khas. Okey, jadi untuk itu sebarang aktiviti atau acara yang disusun oleh pihak sekolah, yang diiklankan oleh pihak sekolah, amat digalakkan kepada murid-murid untuk menyertai, untuk turut serta. Lebih-lebih lagi sekarang ni kebanyakan aktiviti dan pertandingan dijalankan secara atas talian. Tak perlu bersemuka kebanyakannya buat masa sekarang. Jadi perlu ambil peluang. Ini adalah markah mudah untuk anak-anak kita dapat menyumbang kepada mata PAJSK masing-masing. Okey, dan aspek pentaksiran seperti yang ditunjukkan inilah. Dan ini merupakan GPS PAJSK Sekolah HSK Geduk sebelum ini, iaitu pada 1.27 ataupun 93.25% GPS skor kurikulum. Itu merupakan capaian pihak Sekolah HSK Geduk dalam PAJSK. Itu sedikitlah perkongsian unit skor kurikulum. Jadi sebelum kita pergi kepada penutup, kita akan buka untuk sesi soal jawab lah. Jadi mana-mana tuan-tuan dan puan-puan yang ada sebarang pertanyaan, boleh angkat tangan ataupun boleh buka mikrofon untuk mengajukan sebarang persoalan lah. Okay, saya persilakan jikalau ada sebarang pertanyaan. Assalamualaikum Cikgu, Ustaz ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Saya nak bertanya, anak saya 2 orang ni hari tu kontak rapat lah dengan saya kan. Jadi tiada lagi sesi pemulangan buku sekolah lah untuk anak saya 2 orang. Jadi boleh ke saya tahu bagaimana cara untuk saya pulangkan buku dan ambil buku teks lah untuk balut untuk sesi baru ni. Terima kasih. Okey, jika anak-anak tuan-tuan dan puan-puan ataupun ada ahli keluarga yang positif COVID-19 dan menjadi kontak rapat, pertama sekali pastikan tempoh kuarantin sudah habis. Bila sudah habis tempoh kuarantin, buat ujian RTK kendiri jika tuan atau puan melakukan isolasi kendiri lah. Sebab sekarang ni kita faham kes-kes positif bagi yang dah dos lengkap tak perlu pergi ke PKD, hanya melaksanakan ujian kendiri sahaja dan isolasi kendiri. Jadi selepas saja habis tempoh kuarantin, minta tuan-tuan dan puan-puan buat ujian RTK kendiri untuk mengesahkan bahawa sudah negatif lah, tak ada lagi jangkitan. Untuk lepas itu, kalau nak memulangkan buku, boleh berhubung dengan guru SPBT kami, iaitu Teacher Syazwani. Tapi dalam minggu ini saya rasa taklah, mungkin seawal-awalnya pun dalam minggu ketiga kita boleh buat pemulangan kalau siapa yang masih lagi belum mendapat buku teks yang baru disebabkan oleh kes-kes kuarantin. Maaf, boleh saya tahu nama anak siapa sebab Ya Ustaz, saya ibu kepada Ashraf dengan Syakira. Oh, ya, okey, baik. Nanti terima kasih banyak Ustaz. Okey, baik. Dalam minggu yang ketiga tu nanti boleh hubungi dalam hari Rabu ke, boleh hubungi Teacher Syazwani untuk dealkan masa untuk pulangkan, dapatkan buku teks baru. Tapi itu buku teks baru dia bergantung pada bekalan juga ya. Kalau yang tak ada bekalan baru tu nanti kita akan tunggu, kita akan usahakan jika dah dapat bekalan yang baru tu, buku teks yang baru ataupun daripada sekolah lain, kita akan bagilah. Tapi untuk pemulangan boleh dia dengan Teacher Syazwani lah. Itu saja. Jelas, terima kasih. Sama-sama. Okey, kalau ada soalan lain, kalau saya tak boleh jawab, cikgu-cikgu lain juga akan jawab. Sekali lagi saya
iklankan kalau ada sebarang pertanyaan, tuan-tuan dan puan-puan boleh ajukan, boleh buka mikrofon dan bertanyakan soalan. Untuk kelas agama petang tahun 2022, Ustazah Hanani boleh cakap sikit ke? Ada tak? Ustazah Hanani ada kat situ tak? Ada sekejap. Tapi saya minta maaf. Boleh dengar suara saya? Boleh dengar suara saya? Tak tahu. Okay. Gaga, bat, cat, lam, tat, not, net, not, ket, pot, cik, Assalamualaikum. Minta maaflah suara saya. Ini kurang memberi kerjasama. Untuk kelas agama petang setakat ni kami tidak menerima apa-apa lagi surat daripada JAKI pelaksanaannya. Kalau sebelum ni memang sepenuhnya PDPR, tapi untuk 2022 saya akan maklumkan setelah pihak JAKIM mengeluarkan surat siaran dah. Tapi buat masa ni memang tiada apa-apa lagi makluman daripada pihak tersebut. Itu saja. Terima kasih. Okey, terima kasih ucapkan kepada Zanani. Okey, buat masa ini memang tidak ada sebarang makluman lagi lah berkenaan dengan kelas agama petang. Jadi kalau untuk itu kita masih lagi berpegang kepada sesi yang lepas lah, iaitu cara PDPR. Apa-apa perkembangan terkini berkenaan dengan kelas agama petang, pihak sekolah akan maklumkan di dalam grup WhatsApp sekolah lah, insya-Allah. Okey, jika ada sebarang pertanyaan lagi, saya buka. Kasut dan stokin pelajar prasekolah warna hitam. Cikgu Intan? Ya, betul. Kasut stokin prasekolah adalah berwarna hitam. Okey. Terima kasih. Kita respon. Kepada Cikgu Intan. Muhammad Iqbal Ismail, angkat tangan. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah untuk sesi akan datang anak saya akan menyertai prasekolah. Soalan saya cuma berkaitan dengan makan dan minum macam mana tu Teacher Intan? Menurut SOP yang terkini lah. Itu saja. Okey, untuk makluman, makan dan minum di dalam kelas prasekolah masih disediakan oleh makan dan minum di kelas prasekolah masih disediakan oleh pembantu pengurusan murid. Jadi murid akan makan di dalam kelas mengikut penjarakan. Dalam kelas pun mereka memang duduk dalam kelas secara penjarakan. Mereka akan makan di tempat masing-masing lah. Itu saja. Jelas tak Encik Iqbal? Jelas. Jika ada ibu bapa yang nak bawa makanan sendiri untuk anak, adakah dibenarkan ke macam mana? Okey, kalau ikutkan kita galakkan murid-murid ni makan di dalam kelas. Tapi kalau ada isu-isu kesihatan ke apa yang murid tu perlu makan makanan tertentu, dia boleh bawa lah bekal daripada rumah. Tentang SOP yang bawa murid dari makanan dari kelas, saya serahkan pada Hem. Okey. Okey, jika seperti yang Cikgu Intan nyatakan tadi,
prasekolah memang ada menyediakan makan untuk waktu sarapan pagi dan juga waktu rehat. Tapi jika ada berkenaan ada sebarang isu macam alahan ataupun takut anak tu makan tak boleh terima ke kan, jadi bolehlah bawa makanan yang disediakan di rumah lah. Sebab kita galakkan murid ini sebab melalui waktu makan masa rehat prasekolah itu sendiri pun memang ada murid-murid itu belajar untuk etika makan apa semua. Jadi kita galakkan dia mengikut sistem yang disediakan oleh prasekolah lah. Harap jelas. Jelas. tak? Terima kasih. Saya nak lagi respon. Okey, ya Ustaz, saya tambah sikit Ustaz. Okey, cikgu. Cikgu Ustaz. Ya, berkaitan dengan membawa bekalan makanan daripada rumah ni, okey, saya harap semua ibu bapa sila beri perhatian sebab KPM telah memperturunkan pertukaran yang banyak bagi penyediaan makanan pada murid. Jadi saya minta ibu bapa yang ingin membawa makanan daripada rumah, mungkin yang sesuai kali ada han atau sebagainya, ataupun sesuai dengan makanan itu, minta ibu bapa buatkan surat pemakluman kepada guru prasekolah. Surat makluman. Maksudnya buat surat maklumkan kepada prasekolah anak saya membawa bekalan sebab apa dan tujuan kenapa. Jadi saya harap awal persekolahan kalau menginginkan maksudnya bekalan itu daripada sendiri di rumah, maksudnya surat itu perlu disertakan kepada guru prasekolah itu teacher Intan. Okey, saya Ustaz. Okay, terima kasih respon kepada Cikgu Ismail. Okay, kalau ada soalan yang lain. Okey, jam sudah 11.15 pagi. Jadi jika tiada sebarang persoalan, jadi saya rasa saya tutuplah sesi soal jawab, dan jika masih ada lagi sebarang pertanyaan berkenaan dengan pembukaan sekolah, tuan-tuan dan puan-puan masih lagi boleh berhubung dengan pihak sekolah melalui guru-guru penolong kanan, melalui saya sendiri. Maaf, soalan terakhir boleh Boleh, silakan. Kata prasekolah juga, bagaimana dengan yuran? Mungkin ada bayaran lain selain daripada yang sumbangan tadi. Macam sebelum ni, mungkin anak saya pun pernah masuk pra 2018. Macam buku apa semua tu, bayarannya bagaimana? Mungkin kita boleh dengar. Okey, baik. Untuk makluman terkini, kita memang tak ada buat kutipan untuk buku tulis sebab apa yang dipanggil? Arahan terkini kita tak boleh kutip sumbangan, bukan tak boleh kutip yuran untuk buku tulis. Dan selain daripada sumbangan yang saya nyatakan, kita tak ada kutipan lain. Macam kutipan bulanan ke, kutipan macam tadika swasta di luar kan, kita tak ada. Sekali sahaja pembayaran. Untuk pembelajaran, buku tulis semua akan disediakan oleh pihak sekolah. Okey, itu saja. Terima kasih, jelas. Okey, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Intan atas respon dan juga tuan yang bertanya. Jadi saya rasa setakat itu saja. Kita akhiri dengan kata-kata daripada Menteri Kanan Pendidikan, KPM komited melakukan yang terbaik. Begitu juga kami di pihak Sekolah Kebangsaan Gedok, insya-Allah kami akan sedaya upaya melakukan yang terbaik untuk anak-anak kita di Sekolah Kebangsaan Gedok. Okey, jadi sebarang pertanyaan selepas ini boleh diajukan kepada guru-guru, dan rakaman video taklimat ini juga bagi yang masuk lewat atau sebagainya, rakaman video ini akan diletakkan di channel YouTube sekolah dan juga
pautannya akan dikongsikan di Facebook rasmi sekolah, juga grup-grup Telegram sekolah lah sebagai bahan. Dan jika tuan-tuan kurang jelas boleh ulang tonton di channel-channel yang telah, di saluran-saluran yang telah saya nyatakan sebentar tadi lah. Dan jika ada sebarang pertanyaan, boleh berhubung dengan pihak pentadbiran lah. Saya selaku guru penolong kanan HEM ataupun Ustazah Hanani selaku guru penolong kanan pentadbiran. Dan sebarang urusan rasmi atau pertanyaan berkenaan dengan sekolah boleh bertanya di dalam grup Telegram yang disediakan oleh pihak sekolah. Jadi sekian itu sahaja. Saya rasa kita akan tamatkan sesi taklimat kita pada pagi ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada semua atas kehadiran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.